Baik, kita bersama untuk mengikuti segmen yang telah pun kita bergegarkan di awal tadi, iaitu segmen Melayu Islam Beraja. Tajuk yang akan kita bincangkan, nilai Melayu Islam Beraja dalam mengharungi musibah dan dugaan. Dan pada pagi ini kita bersama tetamu kita Muhammad Zaman Shah bin Haji Syahari, iaitu tenaga pengajar modul Melayu Islam Beraja Institut Pendidikan Teknikal Brunei, iaitu IBTA. Yang sudah Ya, pun bersedia ya? bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Tuan? Alhamdulillah sihat insyaAllah. Mudah-mudahan kita ni semua juga dalam berkeadaan sihat. Amin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan ya. Baik, sekali lagi kita perkenalkan tetamu kita ya Atul dan juga audio penonton sekalian. Bersama kita Tuan Muhammad Zaman Shah bin Haji Syahari yang akan perkatakan mengenai dengan COVID-19, nilai Melayu Islam Beraja dalam mengharungi musibah dan dugaan. Saya serahkan pada Atul. Silakan Atul. Ya, mungkin Tuan boleh menghuraikan serba sedikit mengenai dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih Isdanatul. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini dalam segmen Melayu Islam Beraja ya. Okey, kita teruskan saja dalam tajuk yang ingin saya bawakan pada pagi ini ya. Sebelum itu, dalam kita sama-sama melihat tajuk ini pada pagi ini, ianya sangat luas peluang untuk akan diperbincangkan. Seperti mana yang kita ni sedia maklum bahawa negara kita ni sekali lagi sedang dilanda dengan wabak penyakit COVID-19 ni. Mungkin perkara ni bagi kita ni lagi payah akan diperkatakan lagi lebih banyak dan lagi payah akan dibincangkan mengenai dengan COVID ya, kerana perkara ni malah kita ni sudah masak dengan nama COVID-19 ni. Yang dia menjadi rutin perbualan seharian kita ni. Malah ia juga sentiasa kita ni dengar dan perkara ni sedikit sebanyak telah menukar landscape cara hidup kita ni seharian, yang mana membawa banyak persoalan kehidupan dan menguji mental, fizikal serta mengubah pola hidup ke norma baharu. Ini yang kita ni selalu hadapi pada musim-musim COVID ni. Kalau dulu kita ni kebiasaannya biasa berjalan-jalan, biasanya orang berjumpa perlindungan, berjumpa dengan siapa sajalah atau berinteraksi sama masyarakat. Sekarang ini norma baru ini terpaksa kita lalui dalam untuk sama-sama melindungi diri kita ya. Okey, di sini saya lebih suka membincangkan dalam konteks yang lebih luas melihat pada konteks musibah dan dugaan itu sendiri. Jadi dia bukan saja kita melihat pada COVID ini, tetapi kita lebih melihat kepada musibah itu atau dugaan. Betul. Jadi apabila kita ni melihat dalam konteks ini, dapat kita ni melihat dengan jelas bahawa wabak yang melanda negara pada masa ini ianya adalah berupa satu musibah atau dugaan. Atau boleh kita ni katakan sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni. Ini bertepatan seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang lebih kurang bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan suatu cabaran. Di sini jelas menunjukkan bahawa walaupun tidak cukup kita ni mengatakan kita ni beriman saja, atau kita ni katakan kita ni telah mentaati Allah, mengatakan beriman dengan Allah, sedangkan bangsa kita ni belum pernah diuji oleh Allah dalam apa jua bentuk ujian. Jadi musibah atau dugaan yang kita ni perolehi pada masa ini, ianya adalah berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dalam konteks tajuk inilah saya lebih melihat kepada perbahasan tajuk ini dalam apa jua aspek musibah dugaan ujian itu. Belah juga disebut malapetaka yang melanda kita ni, dan bagaimanakah kita ni mengharunginya berbekalkan kekuatan bangsa kita ni yang ada. Sudah wujud dalam bangsa kita ni berabad-abad tahun yang lalu. Ini
Ini memang sudah terbukti dalam sejarah-sejarah kita ni yang lalu. Musibah ini bukan berbentuk penyakit saja, tetapi ia boleh berbentuk bermacam-macam. Seperti mana dalam nukilan sejarah, negara kita ni bukan sekali diuji, malah ujian itu sangat getir, iaitu melibatkan hidup mati sebuah bangsa itu sendiri. Okay. Saya ambil satu contoh seperti peperangan dalam sejarah Brunei yang banyak menguji kekuatan bangsa, terutama dalam aspek fizikal, mental, malah ianya menggugat kesenimbungan bangsa dan pegangan agama kita ni. Seperti mana yang termasuklah institusi beraja kita ni. Ini seperti mana kita boleh lihat dalam sejarah peperangan Castilla dan peperangan-peperangan lain atau pendudukan Jepun di negara kita ni. Jadi semua itu berkesudahan akhirnya kita ni dapat mengharunginya dengan mendapat kemenangan. Ini juga termasuk peperangan yang lain atau mana-mana cobaan atau ujian yang Allah bagikan arah kita ni. Kita ni sudah sampai ke tahap kita ni sudah dapat berjaya menangani segala dugaan itu. Okey. Jadi dengan ini jelaslah bagi kita ni semua bahawa bangsa kita ni terdahulu sudah pernah mengharungi ujian dan dugaan ini, serta dengan berkat kekuatan bangsa yang mengangkat nilai-nilai melalui Islam Beraja itu sendiri. Okay? Sebagai satu alat juang, ini yang saya tekankan, alat juang, iaitu nadi bangsa kita ni dalam menghadapi pelbagai ujian sebagai cara hidup bangsa Brunei itu sendiri. Ini jelas kita ni dapat dizahirkan lagi apabila kita mendapat kemenangan kita ni melalui kemerdekaan negara Brunei Darussalam. Jadi berbekalkan dasar inilah, iaitu nilai-nilai kebruneian atau Melayu Islam Beraja adalah senjata ampuh insya-Allah dengan izinnya jua daripada Allah. Pada akhirnya nanti kita ni mampu menangani semua ujian termasuk dalam kita ni memerangi wabak ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ya dengan adanya mukadimah ataupun ya apa yang telah pun disampaikan tadi oleh Yang Mulia Tuan Muhammad Azaman tersebut sedikit sebanyak membuka minda kita ni untuk lebih tabah dan juga untuk kita ni dapat memantapkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya ya dalam kita sama-sama berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang sedang melanda kita pada saat ini. Jadi Tuan, kita ingin mengetahui, mungkin dapat dijelaskan nilai-nilai Melayu Islam Beraja yang dimaksudkan ini. Jadi untuk secara rincinya kami serahkan kembali pada Tuan untuk menjelaskannya. Silakan. Terima kasih. Okey, dalam kita membincangkan ini, saya tertarik dengan satu titah perutusan Ke-Bawah Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan sempena menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-30. Jadi baginda bertitah, dah lebih kurang berbunyi kerana itu cara kita mengisi kemerdekaan ini sangat istimewa. Kita tidak lupa bersyukur, berzikir kepada Allah dengan cara bersembahyang berjemaah dan sama-sama mengaminkan doa. Inilah amalan negara Melayu Islam Beraja negara kita. Atas landasan unik inilah kita terus berusaha memantapkan jati diri kita selaku orang Brunei. Perkara ini sangatlah kritikal bagi kelangsungan hidup kita dan proses nation building. Malahan, pada hemat beta, MIB adalah merupakan satu-satunya pendinding atau firewall yang kukuh lagi berkesan untuk menangani pelbagai isu dan cabaran globalisasi. Dalam titah tersebut jelas bagi kita ni bahawa dalam konteks kita bernegara ni, penekanan pada nilai-nilai Melayu Islam Beraja itu jelas dinyatakan oleh Baginda Sultan. Apatah lagi penekanan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan bernegara, di samping nilai-nilai budaya bangsa serta ketaatan kepada institusi beraja. Baginda juga yakin bahawa dengan landasan yang unik ini adalah landasan kita ni memantapkan diri kita selaku orang Brunei sebagai kelangsungan hidup atau survival bangsa. Jadi malahan Baginda sendiri berpendapat nilai-nilai Melayu Islam Beraja inilah merupakan satu-satunya pendinding
atau firewall yang kukuh lagi berkesan untuk menangani berbagai isu dan cabaran. Artinya kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Kebau Juliet itu adalah dalam kita menangani berbagai isu, termasuklah kita ni menangani dalam ujian atau cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, antara yang paling berkesan adalah, antara kunci yang paling berkesan adalah nilai-nilai melalui Islam Beraja itu sendiri. Nilai-nilai itu yang perlu ada pada kita ni, dan ianya sebagai kelangsungan hidup, survival bangsa kita ni. Jadi di sini saya ingin highlight lah sedikit dengan titah tersebut, pendinding dan firewall itu yang kukuh dalam menangani isu dan sebaran globalisasi. Artinya kita ni memanglah masa ni bukan lagi isu negara tetapi isu global sudah mengenai dengan COVID-19 ni. Betul. Jadi sebenarnya jika kita ni lihat di sini letaknya kekuatan kita ni selaku bangsa Brunei menghadapi suatu cabaran seperti yang kita hadapi sekarang ni, kita hendak berbalik dalam penerapan nilai-nilai melalui Islam Beraja, iaitu nilai-nilai kebruneian. Itu yang important ada kita ni. Dan sebagai nadi kekuatan bangsa dalam mengharungi apa jua cabaran dan dugaan kita ni. Perkara ini bukan yang baru diterapkan masa ni, tapi ia sudah diterapkan 600 tahun yang lalu, yang mana nilai-nilai ini dapat menyelamat bangsa, agama dan negara seperti dalam lembaran sejarah Brunei. Okey. Jadinya mungkin bagi kita ni cabaran itu agak berbeza. Kalau dulu kita ni dicuba dengan peperangan, dicuba dengan bermacam-macam yang terjadi pada negara kita ni. Akan tetapi ujian itu hampir sama. Tetap dalam lingkungan memerangi atau untuk mendapat kejayaan. Sekali lagi semua itu memerlukan komitmen kita ni selaku orang Brunei. Sama saja. Kalau dulu orang berperang pun komitmen. Masa ni pun kita memerangi musibah ni pun melihat kepada komitmen kita ni orang Brunei selaku orang Brunei ni untuk membendung sesuatu musibah dan sebagainya. Ini important. Jadi seterusnya kita akan melihat apakah dia nilai-nilai yang disebutkan atau memang kita ni sudah tahulah nilai-nilai itu tidak lain dan tidak bukan adalah nilai Melayu Islam Beraja. Jadi yang pertama kita akan melihat kepada nilai Melayu itu sendiri. Okey. Alhamdulillah yang kita ni lihat pada masa inilah kita ni semasa kita diuji dengan COVID-19 ini beberapa nilai budaya kita ni nampak jelas kita lihatnya, terutamanya dalam sikap-sikap pemudian kita ni. Pemudian kita ni sangat tinggi terutama pada masa-masa sama-sama kita membantu kerajaan dalam menangani COVID ini. Ini jelas yang kita ni selalu lihat. Okey. Jadi dalam waktu kita ni dilanda musibah, orang kita ni hendak mengira bangsa dan agama. Ada mengira bangsa dan agama ni sama-sama berganding bahu mengulur bantuan dalam semua aspek. Inilah yang akan kita dijadikan satu kayu ukur kita ni sebagai bangsa yang bersatu padu. Di sinilah kita ni melihat sikap tinggi keprihatinan bangsa kita ni dalam sama-sama menangani situasi sekarang ini. Terutama kalau kita melihat masa ni barisan hadapan. Kalau kita bayangkan barisan hadapan ini mungkin kita ni ada sebahagiannya indah terlibat barisan hadapan ini. Tapi kalau kita sendiri di dalam barisan hadapan itu mungkin bagi mereka keluarga yang diorang tinggalkan atau keluarga yang diorang jauhkan pada masa ini, semata-mata diorang berdepan dengan maut, kadang-kadang berdepan dengan sesuatu yang mungkin mengakibatkan ada diorang itu jangkitan dan sebagainya. Tetapi apa yang paling penting dalam sana itu adalah jiwa terhadap bangsa itu sendiri. Walaupun pada hakikatnya keluarga lebih utama, tetapi jiwa untuk sama-sama untuk kita mencapai kejayaan itu adalah perkara yang amat penting. Dan lagi satu apa yang cantik sekali adalah para sukarelawan. Sukarelawan ini juga tanpa mengira apapun keadaannya. Kalau kadang-kadang bila disebut sukarelawan ini bukannya karena mendapatkan sesuatu imbalan, tetapi apa yang diorang maukan adalah sesuatu kesetiaan kepada bangsa, kekuatan kejiwaan kepada bangsa, lebih menunjukkan bahawa
kesediaan kita ni dalam berbakti kepada bangsa. Ini juga sebagai salah satu perkara yang boleh membawa kita ni dapat sama-sama membendung COVID-19 ya, atau COVID-19. Okay. Jadi anda juga terlepas para dermawan. Ini banyak apabila datangnya waktu COVID ni bermacam-macam cara orang kita ni membantu. Indah jadi sukarelawan, tapi ada yang sanggup mendermakan barang-barang kepada mana-mana individu yang memerlukan. Inilah rahsia kita ni untuk kita ni berjaya untuk mengekang COVID-19 ini. Jadi manakala rakyat yang lain atau kita ni yang mungkin ada sebahagiannya yang indah secara direct untuk berjuang secara direct ni, kita ni perlulah menjaga tanggungjawab kita ni masing-masing. Jangan sama-sama mengamalkan segala SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam situasi wabak ni dengan memupuk nilai-nilai. Itu yang paling penting adalah memupuk nilai-nilai sensitiviti hidup bermasyarakat. Nilai-nilai saling hormat menghormati. Memupuk nilai kekitaan. Artinya kekitaan ni kita ni sama kita lah. Rasa kita ni respect atau orang menghormati sama kita ni dalam masyarakat. Iaitu aspek yang sama-sama melindungi. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam keluarga kita ni, sebagai ketua keluarga perlu melindungi keluarganya sendiri. Artinya bermakna di sana kalau ada SOP kita masa ni teranah di rumah tu. Ayat yang mengatakan teranah di rumah ni yang di mana-mana kita ni dengar. Artinya keluarga itu ketua keluarga kita menerangkan kepada ahli keluarga itu sendiri. Dalam lingkungan ahli keluarga sendiri kita lihat supaya kita ni sentiasa dalam menjaga menjaga diri kita ni. Jadi kadang-kadang dan atulah kadang-kadang kita ni menghadapi kadang-kadang mendengar di mana-mana dalam indah anaknya perkataan-perkataan babal kena pakai indah meratia tu sering kita mendengar. Kita kadang-kadang perkara ni kenapa ya keluar kerana sensitiviti masyarakat tu melihat masyarakat kita ni please lah yang kita ni tolong jangan kita ni berjalan-jalan teranah di rumahan barangnya. Betul. Jaga diri masing-masing ni barangnya. Kan? Jadi perkara inilah yang paling penting. Tapi kadang-kadang bukan saja ketua keluarga, institusi keluarga itu sendiri, anak-anak dan sebagainya. Kadang-kadang indah anaknya yang dikatakan baba dan kadang indungnya terpulang yang berbuat macam ni. Tapi kita lihat dari konteks yang lebih luas, mungkin indungnya tidak paham. Mungkin kalau kita ni melihat indung-indung yang berumur itu kadang-kadang yang suka berjalan ke tamu dulu mungkin rasanya anda nyaman di rumah. Keluar dia juga indah bertutur mua dan sebagainya. Anak-anak yang bersuara memberitahu dengan perkara-perkara itu jangan masa ni kita ni dalam keadaan berjaga-jaga teranah tadi rumah dan sebagainya. Apabila satu keluarga tu sudah membuat, apalagi keluarga-keluarga lain yang ikut membuat, maka kita ni dan secara kolektifnya akan dapat berjuang untuk menangani masalah-masalah atau yang kita hadapi sini penularan COVID-19 ini. Jadi antara lain juga antara lain juga ada dua lagi nilai, yaitu nilai Islam dan nilai Beraja. Mungkin kalau nilai Islam dan nilai Beraja ini puas sudah kita mendengar dalam siri-siri yang lalu dan mungkin sudah kita melihat dalam mana-mana ceramah-ceramah dan pernah diulas. Jadi nilai-nilai Islam ini juga kalau kita lihat adalah sebagai cara hidup kita ni Islam itu sebagai cara hidup kita ni mengatakan meyakini bahawa segala apa yang didatangkan arah kita ni berupa musibah itu adalah ujian daripada Allah. Selaku negara kita ni mengamalkan ajaran Islam sebagai cara hidup, pastinya setiap ujian ini kita terima dengan redha dan yakin dengan ketentuan takdir Allah. Itu yang paling key pointnya untuk kita ni sebagai orang Islam, back to the macam orang kita ni balik kepada takdir Allah itu sendiri. Ia bukannya sesuatu yang yang Allah bagi sia-sia, tetapi ianya mempunyai hikmah yang mungkin hikmahnya lebih besar
Sama ada ia sebagai pengajaran untuk kita ni muhasabah diri, sebagai teguran kepada kita ni dalam hidup bernegara. Perkara ini memang banyak dibahaskan, sering kita ni didengar di media-media. Okey. Jadi apa yang menarik di negara kita ni dengan kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Profesor Genda Sultan, Kebawah Duli sendiri menganjurkan kita ni sentiasa memohon pertolongan daripada Allah. Malah pada wabak yang pertama sekali yang datang kepada 2020, Kebawah Duli menyarankan membaca surah Yasin di masjid-masjid, di media-media massa. Tapi alhamdulillah juga orang-orang persorangan juga pun ada mengadakan melalui media-media sosial, live stream dan sebagainya. Ini pun alhamdulillah bahawa kita ni walaupun kita ni diduga dengan COVID-19 ini, dalam hati juga kita merasakan diri kita ni memohon kepada Allah untuk meminta dilindungi daripada COVID ini. Okey, yang terakhir iaitu nilai beraja pun minggu lepas sudah diterangkan juga ni dari seorang presenter juga mengenai dengan perkara ini tapi di sini saya ingin menekankan balik adalah ketaatan kita kepada raja. Jadi bila kita nilai-nilai ketaatan kita kepada raja kita pupuk dalam diri kita ni, sekurang-kurangnya kita bantu kerajaan. Yang pertama menjaga SOP itu. Kita sendiri yang menjaga SOP itu yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi yang kedua, ini yang kadang-kadang menyedihkan. Dalam kita ni dilanda wabak, dilanda dengan musibah macam ini ada segelintir masyarakat yang tidak menghiraukan perkara ini. Malah menganggapkan barang ini semua biasa tu. Kadang-kadang bila time kena pinta untuk benjek, jangan terbenjek banyak ceritanya ni malas lakukan benjeknya. Jadi macam mana kita ni kan membantu kerajaan dalam menangani ini? Yang lain lagi, yang paling yang gatal rasanya hati ni kalau mendengar adalah melanggar undang-undang negara seperti penyeludupan melalui jalan-jalan tikus. Yang mungkin kita ni dah tahu. Apabila kita ni masuk ke negara dengan jalan tikus dan sebagainya, kita tahu yang kita nak tu boleh saja terjadi. Malahan apa yang kita makan itu pun ini yang mungkin akan membawa kita ni menjadi kita ni susah pulang hati mengenai perkara ini. Ini yang perlu kita lihat. Baik, terima kasih Tuan dengan penjelasan yang dibawakan dalam segmen Melayu Islam Beraja pada hari ini, iaitu nilai Melayu Islam Beraja dalam mengharungi musibah dan juga dugaan. Ribuan terima kasih mengucapkan kepada Yang Mulia Tuan dengan penjelasan yang telah pun dibawakan dalam segmen ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.